Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, and exists in great amount in water, it's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan, and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses, and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Semestinya bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 edisi 26 November hari Khamis. Gas, selamat pagi Gas. Selamat pagi John, selamat pagi kami ucapkan kepada semua yang terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Hari ini bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kami sentiasa harapkan agar adik-adik kakak-kakak di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Yes, betul. Jadi tadi terima kasih kita ucapkan kepada adik Mercyville yang hantarkan video ngajat beliau. Comel dia adik Mercy. Adik Mercyville merupakan salah seorang yang mengikuti kami di Sejahtera Asia dan menghantar video yang dia rakamkan di rumah semasa aktiviti pandemik ini. Kerana kita sedia maklum bahawa sekarang ini sedang cuti sekolah. Jadi macam-macam aktiviti yang mereka lakukan di rumah. Dan kepada anda di luar sana, jangan lupa juga untuk hantarkan video menarik anda kepada kami di laman sosial Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Cantik kan baju tradisional adik Mercyville tadi? Cantik. Kan? Meriah sekali. Di rumah pun boleh menari. Macam cerita Cikgu Nancy ni. Kan? Di rumah pun boleh memeriahkan suasana online learning class bersama dengan pelajar beliau dengan memakai pakaian tradisional. Cipta suasana lebih ceria, Cikgu Nancy gayakan pakaian tradisional semasa kelas online. Tular di media sosial baru-baru ini, seorang guru dari SMK Merbau Miri yang mengenakan sari dan pakaian tradisional etnik Sarawak semata-mata untuk mencipta suasana lebih ceria dan menaikkan semangat adik didiknya supaya cekal belajar dalam suasana norma baharu. Guru subjek Bahasa Melayu itu tidak menyangka usaha kecilnya itu berjaya menarik minat pelajar mengikuti kelasnya apabila mencatatkan John 95% kehadiran, manakala bakinya tak dapat menghadiri kelas online tersebut kerana menghadapi kekangan akses capaian internet. Antara pakaian tradisional yang digayakan oleh Cikgu Nancy Thomas ini adalah seperti pakaian etnik orang Ulu, Ngepan Iban, Melanau, Lun Bawang, Dusun Tatana serta Kabaya Songket, Cheongsam dan Sari yang dimilikinya sejak 10 tahunnya lalu. Kita akan cuba dapatkan temu bual secara maya bersama dengan Cikgu Nancy Thomas ini insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Itulah dia cuba untuk menambah warna dari dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Baiklah, terima kasih guys. Seterusnya pagi tadi legenda bola sepak Diego Maradona dilaporkan meninggal dunia pada usia 60 tahun awal pagi tadi. Agensi berita BBC melaporkan bekas pemain tengah dan pengurus pasukan Argentina itu mengalami serangan jantung di rumahnya di Buenos Aires dan Maradona sebelum ini menjalani pembedahan bagi mengeluarkan darah beku pada otak awal bulan ini dan selain daripada itu juga beliau pernah menjalani rawatan kerana ketagihan alkohol. Apa-apapun beliau yang diiktiraf sebagai antara salah seorang pemain terhebat dunia telah pun meninggal dunia awal pagi tadi di kediaman beliau. Jadi itulah pagi tadi pun kita tengok dekat media sosial ramai sebenarnya peminat-peminat beliau yang mengeluarkan ataupun yang berkongsi perasaan sedih atas pemergian yang sangat mengejutkan. Pastinya pemergian Maradona menyebabkan kesedihan yang amat mendalam khususnya buat Persatuan Bola Sepak Argentina. Jadi mungkin kita nak bawakan juga perkembangan COVID-19 untuk anda ambil perhatian dan syakna mengenai status terkini COVID-19. Kita mulakan perinciannya di seluruh Malaysia, John. Baiklah, kita mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam Malaysia mencatatkan 970 kes baru dan juga kes sembuh 2,348, iaitu jumlah yang tertinggi kes sembuh. Dan kita harap semakin ramai lagi yang akan sembuh dan semakin turunlah kes positif. Dan semalam juga Sarawak, dari Kuching sebenarnya, dari zon merah ke zon jingga. Syukur. Jadi mungkin Kas boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Baik, hanya 2 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam, John, dan kedua-duanya dikesan dari Sibu. Juga berita baik macam John cakap tadi untuk warga Kuching telah bertukar daripada status merah kepada status jingga dan menurut laporan JPBNS Sarawak, daerah Miri dan Lawas kekal berstatus kuning dengan lain-lain daerah kekal berstatus hijau. Walaupun status hijau, kita sentiasa ingat jangan terus leka dalam suasana pandemik ini, terus tingkatkan kawalan ke diri, #kita jaga kita. Banyak topik selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Cik? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah
ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa hari anda. Baik, kami nak bawakan sedikit perincian mengenai Ketua Polis Negara letak kepercayaan penuh kepada Dewan Rakyat. Luluskan Belanjawan 2021, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur meletakkan kepercayaan penuh kepada Dewan Rakyat agar Belanjawan 2021 dapat diluluskan bagi memperkasakan sektor pertahanan dan ketenteraman awam negara. Apa-apa pun kita harapkan semuanya dipermudahkan dan proses demokrasi di negara kita akan sentiasa berjalan dengan lancar. Dan berbicara mengenai aspek pertahanan negara, kita nak ucapkan salam takziah kepada arwah Korporal Baharudin kerana telah meninggalkan kita, mempertahankan sempadan kita, dan kita tahu aktiviti pertahanan di kawasan sempadan ini lebih dipergiatkan lebih-lebih lagi untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi saya kira pemergian arwah ini memberi kesan yang amat mendalam kepada PGA dan ini membuatkan mereka untuk lebih berani mempertahankan negara dan pada masa yang sama lebih berwaspada. Dan untuk kita sebagai rakyat Malaysia, kita jangan sia-siakan pengorbanan mereka, terus tingkatkan kawalan kendiri, hashtag kita jaga kita, ratakan lengkungan pandemik ini. Tapi kita yang seterusnya, John. Ya, baik. Dan di kesempatan ini juga kami daripada Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Semoga beliau tenang dan bersama dengan orang yang beriman. Baiklah, topik kita untuk pagi ini. Kita bersama dengan seorang adik yang sangat berbakat. Betul. Bukan bersama dengan dia tetapi secara maya. Iaitu Jess akan bersama dengan akan temu bual bersama dengan adik Damia, dan beliau juga merupakan seorang pemenang pertandingan pidato kebangsaan tahun 2019. Jadi Gas dulu masa sekolah ada masuk tak pertandingan macam pertandingan pidato ke bersajak ke syair ke? Ada untuk pertandingan macam mungkin debate macam itulah, tapi taklah secemerlang seperti adik Damia ni. Kalau Jem pula macam mana? Saya tak. saya lebih kepada sukan. Sebab Jom, kalau kita dengar mengenai pertandingan pidato, pastinya kita selalu teringat dengan kepetahan, ya. Adik-adik di sekolah menengah ini khususnya berbicara, melontarkan idea mereka. Tetapi berbeza pula sekiranya pertandingan pidato itu diadakan secara atas talian. Tak boleh bayangkanlah macam mana pertandingan itu diadakan. Jadi dilakukan atas talian? Kita tak boleh bayangkan bagaimana juri nak beri markah. Lepas tu orang kata mood tu mungkin orang kata tak sama seperti berada di atas pentas. Tentunya tak sama. Di depan juri dan sebagainya. Jadi itu cabaran baru buat adik-adik yang mewakili pertandingan pidato ini. Pidato ini senang cerita. Nak tahu lebih lanjut, kita pergi sahaja bersama dengan Jessica, temu bual secara maya bersama dengan adik Damia Hasha. Silakan. Jom. Hello, hai penonton-penonton Sejahtera Asia. Hari ini kita ada seorang adik kita yang berbakat dalam berpidato. Pasti ramai yang nak tahu apa itu pidato. Jadi apa tunggu lagi, kita perkenalkan adik Damia kita. Apa khabar adik Damia? Hai, khabar baik. Baik saja ya. Okey, Adik Damia. Adik Damia ni merupakan salah seorang pemidato pilihan ramai yang mewakili negeri Sarawak. Jadi apa perasaan Damia masa tu? Pada masa tu saya rasa sangat teruja, berbesar hati dan terharu. Tapi dalam masa yang sama saya juga rasa bimbang. Adakah saya dapat untuk capai expectation orang ramai dan adakah saya mampu untuk mengharumkan nama Sarawak?
Betul, sebab masa tu just nampak dalam Facebook, okey, bukan sahaja dari Sarawak, tapi daripada pelbagai negeri, betul tak? Dari Sabah, dari Hmm. Kota Kinabalu, Johor, semua tu. Tapi adik Damia dah ada preparation yang cukup, betul? Yes. Okey, jadi adik Damia ni sejak bila minat berpidato dan siapakah yang mendorong Damia untuk berpidato? Sebenarnya saya aktif dalam pertandingan bercerita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja. Tapi bermula pada Oktober 2017, saya mula menyertai pertandingan pidato. Makcik saya iaitu Cikgu Maimun merupakan jurulatih dan juga guru pembimbing saya. Beliaulah yang mendorong saya untuk bertanding dalam pertandingan ini. Maksudnya sebelum mula berpidato, Damia ni seorang yang bercerita dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sahaja sebelum mencuburi pidato ni. Maksudnya makcik Damia lah yang menjadi pendorong untuk Damia berpidato. Jadi masa tu Damia memang nak cuba sahaja ya. Untuk menimba pengalaman. Nak menimba pengalaman. Dan siapa antara idola pidato Damia? Sepupu saya. Sebab saya selalu tengok saya punya sepupu berlatih dan saya juga rasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Sepupu saya sering menyertai pertandingan tersebut. Oh, maksudnya sepupu Damia tu adalah idola Damia sendiri. Okey, yang di mana Damia sendiri dah rasa nak berpidato juga selain daripada bercerita itu tadi, betul? Yes. Okey, pendapat Damia sendiri, kenapa pidato itu penting Damia? Sebab tak ramai yang tahu apa itu pidato. Kenapa pidato itu penting? Pada pendapat saya, pidato sangat penting. Di samping untuk menimba pengalaman, kita juga dapat untuk meluaskan lagi penguasaan dalam bahasa Melayu. Selain itu, kita juga dapat untuk memartabatkan bahasa Melayu. Maksudnya kita boleh improve lagi kita punya communication skills, betul tak? Banyak lagi. Dan kebiasaannya untuk Damia sendiri, berapa lama persediaan pidato dan bagaimana cara Damia ni berlatih? Adakah Damia perlu bercakap di hadapan cermin? Dan bagaimana cara Damia juga mengatasi rasa gemuruh tu? For me, untuk bahagian pertama iaitu bahagian pidato hafalan, saya ambil masa 1 hingga 2 hari untuk menghafal skrip dan hari seterusnya berlatih adjust intonasi supaya lebih cantik dan harmoni. Kemudian untuk bahagian kedua pula iaitu spontan, Damia akan berlatih lebih awal. Sebab untuk berpidato ni kita kena hafal juga setahu Jess, betul tak Damia? Okey, masa mula-mula berpidato tu gemuruh tak rasanya? Gementar tak? Memang gemuruh sikit rasa dia. Memang gemuruh. Okey, tapi antara pencapaian Damia dalam pidato ini apa Damia? First, dapat masuk peringkat kebangsaan 2017, tapi yang tu untuk terbuka saja, tak ada melalui peringkat, tidak melepasi peringkat negeri, daerah dan sebagainya. Kemudian pada 2018, Damia dapat melayakkan diri sehingga ke peringkat negeri sahaja. Tetapi pada 2019, Damia berjaya menjadi johan untuk pertandingan pidato peringkat kebangsaan mewakili Sarawak.
kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. I see. Maksudnya Damia ni mewakili sekolah, betul tak? Okay, mewakili sekolah dan juga dah telah mengharumkan nama sekolah. Jadi saya pasti ramai cikgu-cikgu berbangga dengan Damia dan juga rakan-rakan pun ada berbangga ada sahabat macam Damia yang boleh berpidato mewakili negeri Sarawak especially. Betul. Dan juga banyak-banyak tajuk pidato Damia sebelum ini. Yang mana satukah tajuk favourite Damia dan kenapa Damia pilih tajuk tersebut? Mungkin integriti memartabatkan bangsa sebab itu merupakan tajuk untuk peringkat kebangsaan dan yang telah melayakkan saya untuk menjadi Johan dalam pertandingan pidato sekolah rendah. Maksudnya tajuk tersebut yang membawa Damia untuk menjadi Johan. Wow, tahniah Damia sebab dah menjadi Johan dan juga memenangi beberapa anugerah lagi. Dan mungkin Damia boleh belanja sedikit khas untuk penonton-penonton Sejahtera Asia beberapa ayat dalam pengucapan pidato Damia untuk tajuk tersebut. Okay. Ambil yang first. Sekejap. Idea yang pertama, integriti merupakan teras kemerdekaan. Telah tercatat dalam sejarah. Negara kita pernah rubah di mamah penjajah seolah-olah bangsa hilang maruah. Atas nama martabat yang harus dibela, pejuang seperti Tok Janggut, Mat Kilau dan Datuk Maharaja Lela bangkit semula berbekalkan integriti yang membara. Namun, kendang kemerdekaan belum kedengaran. Dengan rencah integriti, toleransi dan diplomasi, rombongan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash ke London meneruskan visi. Akhirnya, tanggal 31 Ogos 1957, Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Wow, dah macam menyanyi pun ada tapi macam bercerita pun ada. Memang layanlah dengan Damia berpidato, ya. Thank you. Okay. Damia, nasihat dan tips-tips pada rakan-rakan di luar sana yang ingin menjadi pemidato seperti Damia tapi tak berani nak mencuba. First, banyakkan membaca. Kemudian, biasakan diri untuk bercakap menggunakan bahasa Melayu baku. Kemudian boleh juga praktis bercakap dalam cermin walaupun macam orang Sarawak cakap mengarut, tak apa. Itu untuk membiasakan lidah kita untuk semakin petah bercakap. Lebih-lebih lagi untuk pusingan pidato spontan memang sangat mementingkan kepetahan untuk bercakap. Dan juga kalau diikutkan berpidato ni, sebutan dia mesti sangat-sangat jelas, mesti kena faham jalan cerita tersebut. Dan juga jadi untuk adik-adik di luar sana, kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pidato ni, boleh tengok Facebook ke YouTube ke. Damia sendiri ada maksud saya Facebook, betul tak? Jadi mungkin adik-adik boleh add Damia dalam Facebook ataupun laman sosial yang membolehkan mereka berinteract ataupun bertanya terus kepada Damia tentang pidato ni. Boleh. Jadi Damia boleh promote lah sikit Facebook Damia ataupun laman sosial yang Damia ada. Sekarang saya gunakan Instagram Damia. Dan Facebook Damia Hasya Nur Ilham. Jadi nanti adik-adik boleh tanya terus kepada Damia berkenaan dengan pidato ni. Bukan setakat pidato, bercerita pun boleh. Okey Damia, jadi apakah antara harapan Damia dalam bidang pidato ni Damia? Mungkin nak bawakan pidato ni lebih tinggi iaitu mewakili luar negara ke? Kalau boleh suatu hari nanti kita katakan. InsyaAllah kalau diberikan peluang untuk
mewakili negara dalam pertandingan pidato, saya rasa dapat untuk mengharumkan nama negara. Betul, itulah semangat yang kita nak. Kan, Cik Adik Damia. Okey, baik Adik Damia, terima kasih kerana meluangkan masa. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dan semoga Damia berjaya dalam bidang yang Damia ceburi dan juga selamat bercuti sekolah, dan kalau Damia ada masa bolehlah hantar video di Sejahtera Asia Facebook dan Instagram. Okey? Terima kasih juga sebab dah menjemput saya untuk interview ini. Dan di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan dan semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk pencapaian saya kali ini. Itu dia Adik Damia, seorang yang sangat humble tapi berbakat dalam bidang pidato ni. Dan terima kasih ya Adik Damia kerana meluangkan masa dan sentiasa jaga diri di musim pandemik COVID-19 ini ya. Okey, bye-bye. Terima kasih Adik Damia. Dan kembali kepada studio. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan Gas juga. Terima kasih kita ucapkan kepada Jess dan juga adik Damia tadi yang ada temu bual secara maya. Memang dan berbakat. Memang berbakat adik Damia ni. Okeylah Gas, untuk pagi ni kita satu topik ataupun cerita yang sangat menarik. Di mana kita akan lebih mengetahui tentang sekolah, tentang sebuah institut sekolah untuk penghuni di penjara Puncak Borneo. Sebab ini merupakan salah satu program di mana kerjasama bersama dengan College Community dan juga Penjara Puncak Borneo. Okey, dan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia pagi ini kita bersama dengan Cik Laila Najwa Timbalan, pengarah program Cantik, dan penolong Komisioner Penjara Puncak Borneo Tuan Hamdan Saleh. Selamat pagi dan selamat datang ke Sejahtera Asia. Selamat pagi. Apa khabar Cik Laila? Apa khabar Tuan Hamdan? Baik, alhamdulillah. Ceria hari ini semangat nak berbicara mengenai program Cantik HG ni. Dan untuk pengetahuan para penonton, Cantik ni maksud gabungan antara Canting, Batik, College Community dan Henry Gurney. Henry Gurney merupakan sekolah lah. Okey, dan kita nak tanyalah, mungkin boleh ceritakan latar belakang program keusahawanan Community Kuching atau dikenali sebagai Cantik HG ni. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TVS kerana sudi menjemput kami daripada College Community Kuching untuk diwawancara pada pagi inilah. Okey, untuk pengetahuan semua, program keusahawanan komuniti ini adalah satu program yang dipilih dibuat untuk pelajar-pelajar terpilih, dan komuniti yang kita pilih pada kali ini adalah melibatkan sekolah Henry Gurney lah, di mana pelajar penghuni di situ adalah seramai 20 orang dipilih untuk menjalani latihan keusahawanan melalui program latihan sepanjang hayat dengan bimbingan daripada pensyarah-pensyarah daripada College Community Kuching. Jadi Cik Laila, mungkin kita nak tahu juga apa antara kursus-kursus yang akan diajar kepada penghuni sekolah Henry Gurney ataupun SHG ni? Okey, sebenarnya pelajar itu telah diajar sebab program ini dijalankan sepanjang bulan September dengan Oktober yang lalu. Itu mereka diajar kursus-kursus iaitu kursus batik, asas batik, penghasilan envelope file ni lah yang saya pegang ni. Okey, lepas tu mereka diajar kursus keusahawanan, fotografi, pembangunan penjenamaan produk dan juga khusus untuk persediaan bahan promosi sebab benda ini akan dijual. Akan dijual. Menarik. Kita akan tanya sebelum kita berakhir nanti, kita tanya mana nak dapatkan produk-produk batik ini. Tapi Tuan Hamdan, kita nak tahu lah sebagai pengarah penjara Puncak Borneo Kuching,
gaslah pergi ke sana. Dia terima punya kasih. pengalaman di sana, melihat banduan ini melakukan kerja amal dan sebagainya, itu satu pengalaman yang sangat bermakna. Tetapi untuk SHG ataupun Sekolah Henry Gurney ni, kita tahu bahawa sekolah ini adalah bagi pesalah jebana yang melakukan pelbagai jenayah. Boleh tak Tuan Hamdan ceritakan apakah konsep pengajaran dan pembelajaran untuk penghuni SHG ini? Okey, terima kasih. Kak Sanjo. Jelaila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang telah dimaklumkan tadi berkaitan dengan cantik ni, HSG telah dibuat program kemahiran di Sekolah Henry Gurney. Saya ingat saya perjelaskan dulu apa sebenarnya SHG ni, ada Sekolah Henry Gurney Kuching. Sekolah Henry Gurney Kuching adalah di bawah pentadbiran saya lah, di penjara Puncak Borneo. Betul. Mungkin ada yang kurang faham bila sebut penjara ni, Kuching, ramai yang membayangkan semua yang ada di ataupun penghuni yang ada di penjara Puncak Borneo adalah di bawah kesalahan pelbagai jenayah. Betul. Tetapi untuk Sekolah Henry Gurney adalah di bawah Akta Kanak-kanak Pindaan 2001 ataupun Akta 611. Apabila seseorang yang berumur di antara 14 hingga 21 tahun melakukan kesalahan dan dibicarakan di mahkamah khas kanak-kanak, dan sekiranya didapati bersalah ataupun disabitkan, maka pesalah tadi akan dihantar ke Sekolah Henry Gurney. Jadi akan bermulalah kehidupan baru bagi penghuni tadi yang biasa kami panggil penghuni lah. Antaranya 14 hingga 21 tahun. Cuma hukuman dia 3 tahun ataupun mana yang terdahululah mencapai 21 tahun ataupun dia akan serve 3 tahun dahulu. Jadi selepas mereka mencecah umur 21 tahun mereka akan dibebaskan. Dibebaskan ataupun So, untuk penghuni yang kami terima masuk akan dibuat asesmen oleh cikgu. Untuk makluman, Cikgu Sanjon, di Sekolah Henry Gurney kami ada 8 orang cikgu lah, kader daripada Kementerian Pelajaran dan dibantu oleh 2 daripada cikgu kontrak. Dan semua memang daripada latar belakang degree pendidikan lah. Jadi cikgu ni akan buat tapisan untuk sama ada dia pergi kelas 3M ataupun pergi kepada pra-SPM dan SPM. Tapi ada juga di kalangan saya biasa panggil mungkin adik di kalangan adik-adik kita ni lah, yang memang tidak boleh pergi bahagian akademi. Selepas selesai kelas 3M, kami akan pergi kepada kemahiran. Maka dengan kemahiran ni hasil daripada sehingga perbincangan peringkat awal tahun 2020 dengan Kolej Komuniti Kuching, maka pada 12 September seperti yang dimaklum tadi sehingga 10 Oktober, program bersama dengan Kolej Komuniti Kuching dengan tenaga pengajar telah datang ke Sekolah Henry Gurney untuk mengajar inilah yang kita nampak pada pagi ini, iaitu batik. So berdasarkan bajet yang ada, cuma peringkat awal ni kali pertama ni hanya 20 penghuni yang telah terlibat lah. Jadi Tuan Hamdan, sebelum kita nak pergi ke apa signifikan nama cantik ni, kita tertanya-tanya juga sebab Tuan Hamdan cakap bahawa 14 hingga 21 tahun belajar di SHG ini kan. Kita tahu bahawa kita ada peperiksaan SPM, ianya ditunda kepada tahun Februari tahun hadapan. Jadi adakah mereka juga menduduki peperiksaan SPM, dan kalau mereka yang lebih umur daripada 17 tahun itu, mungkin apa antara aspek pengajaran dan pembelajaran mereka? Terima kasih. Untuk makluman, seperti yang saya sebutkan tadi lah, untuk calon-calon yang telah dipilih oleh cikgu tadi, yang untuk kelas pra-SPM atau SPM, mereka ni yang penghuni ni sama dengan pelajar di aliran sekolah di luar sana lah. Silibus apa semua, buku teks semua sama. Cuma membezakan ialah mereka belajar dalam kompartmen Sekolah Henry Gurney. So untuk sebut SPM tadi, penghuni ini pun sama dengan takwim yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Subjek SPM berjalan seperti di luar, tarikh dan masa yang sama, cuma tempat je lah. Untuk yang mungkin berumur lebih daripada 17 tahun? Bagi berumur, cuma kami di peringkat sekolah penghuni Henry Gurney ini, mungkin bukanlah mungkin, di luar sana SPM ataupun Form 3, Form 5 adalah 15 ataupun 17 tahun.
Tapi seperti yang saya maklum pada awal tadi, apabila penghuni masuk, cikgu akan buat tapisan. Jadi kami ikut penyusunan kelas berdasarkan tahap akademik, bukan umur lah. Ada yang mengambil SPM melebihi 18 tahun ada, 19 tahun pun ada. Dan untuk makluman, pada tahun lepas, saya ingat dalam sejarah lah untuk Sekolah Henry Gani Kuching, seramai ada 5 pelajar telah mendapat 6A untuk SPM 2019. Walaupun berada dalam keadaan yang berbeza, John, tak sama seperti pelajar-pelajar normal yang lain, berada di institusi kelas bersama dengan guru di sekolah dan sebagainya. Mereka juga boleh, orang kata, lakar kejayaan cemerlang dalam peperiksaan mereka. Cantik @HG. Apa signifikan di sebalik nama Cantik @HG ni, Cik Laila? Okey, dengar pun sedap kan? Cantik Okey, Cantik @HG adalah perkataan daripada perkataan canting. Batik itu adalah daripada perkataan batik. KK adalah mewakili College Community. @SG sebab kita jalankan program dengan komuniti di SSG, jadi kita cantumkan jadi Cantik @HG. Itu adalah hasil daripada perbincangan bersama pasukan saya di College Community Kuching lah. Mungkin ini dapat mengubah stigma masyarakat terhadap mereka, kan? Cik Laila, boleh komen mengenai hal tersebut? Okey, sebab saya terlibat secara langsung dalam program ini selama sebulan di SSG. Sebenarnya pelajar di Henry Gani ni saya ajar daripada kosong. Daripada mereka tidak boleh melukis. Jadi kami mengajar mereka daripada melukis di kertas. From the scratch? Yes. Daripada kertas kosong, lukis dengan pensel dulu. Lepas itu pakai canting. Sebab kalau saya terus ke kain, nanti dia akan masalah lah sebab susah nak lukis. Jadi bila lukis daripada kertas, pergi ke proses kain dan akhirnya hasilkan produk macam ni. Saya rasa macam Tuan katalah, sebenarnya program cantik ni bagi saya macam Cik Gas kata tadilah, dia mengubah stigma masyarakat sebab bila kita produk ni macam jual nanti, jadi macam orang akan tengok, okey SSG sebenarnya pelajar dekat sana boleh buat something yang kita rasa sebenarnya orang yang buat kesalahan lah saya cakap. Sebenarnya kita boleh asah supaya bila dia orang keluar nanti, dia orang ada something lah untuk digunakan. Betul. Itulah usaha murni College Community dan Penjara Puncak Borneo. Selepas ini kita nak tahu apa maklum balas penghuni SHG ini terhadap program ini. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Cik? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Cik? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar, macam mana? Boleh tak? Hantar je, Gas. Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, masih lagi bersama dengan Tuan Hamdan dan juga Cik Laila. Jadi Tuan Hamdan, saya nak tanyalah, bagaimana maklum balas daripada penghuni dalam SGH ni yang terlibat dengan SHG pula. SGH Sarawak General Hospital. SHG yang terlibat dalam program ini. Mungkin lebih mudah sebut Sekolah Henry Gani kot. Okey, Sekolah Henry Gani. Sekolah Henry Gani. Berdasarkan maklumat daripada penghuni yang terlibat, setelah lebih kurang sebulan lah program telah dilaksanakan bersama dengan College Community.
penghuni memang sangat-sangat gembira dengan tenaga pengajar daripada Kolej Komuniti Kuching. Dan berdasarkan maklumlah daripada tenaga pengajar dan Cik Laila sendirilah. Kami ataupun saya ni, kami memang sentiasa berhadapan dengan penghuni. Tapi pada kami memang tiada masalah dari segi disiplin. Tetapi apabila Cik Laila dan tim maklum, perbandingan dengan student yang di luar, dengan yang di sekolah ni, Hendrigan ni, dia kata pelajar sangat disiplin, tumpuan pun memang cukup baik. Lebih fokus. So, saya rasa untuk program akan datang kita boleh teruskan. Tapi balik pada di kalangan 20 penghuni ni, bila kita, kami tengok hasil ni, dengan basic dia, ada yang memang masuk buta huruf, kita ajar kelas 3M, dengan penghasilan daripada peringkat awal, daripada kertas transfer kepada kain. Sehingga satu benda yang menakjubkan lah untuk penghuni. Dan mereka memang mengharapkan kalau ada lagi mungkin seri seterusnya, yang lebih advance untuk mereka. Tetapi ialah kita pun bergantung kepada bajet lah. Yang itu sedia maklum. So, pada kami satu kejayaan yang sangat-sangat baiklah bersama dengan Kolej Komuniti Kuching. Jadi kita pun nak tahu jugalah mungkin apakah perubahan yang kita dapat lihat ataupun yang dilihat berlaku kepada penghuni SHG ni, Sekolah Hendrigan ni. Setelah mereka menyertai program ini. Untuk program ni khusus untuk kemahiran daripada basic kosong sehingga terhasilnya seperti yang ada depan ni, mereka telah mendapat satu ilmu yang boleh diketengahkan apabila bebas, tetapi sehingga akan memerlukan bajet lah untuk membolehkan mereka menghasilkan produk dan menghasilkan pendapatan untuk sara hidup. Tetapi dari segi disiplin sebelum ada program ni pun memang terkawal, tak ada masalah. Tapi khusus untuk program ni daripada 0 kosong sehingga terhasil satu benda yang baik dan penghuni sangat-sangat bersyukurlah dapat mempelajari yang selama ini tidak terfikir untuk mempelajari batik lebih-lebih kepada motif negeri kita Sarawak lah. Jadi Cik Laila, kita nak tahu jugalah apa produk akhir yang berjaya dihasilkan oleh penghuni di SHG ni, dan bagaimana orang kata Kolej Komuniti Kuching ni boleh membantu untuk mempamerkan ataupun mempromosikan produk-produk mereka. Kalau kita lihat kat depan ni macam-macam Kita ada envelope, file, helaian batik, baju teknik tie dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya peranan Kolej Komuniti ni dalam membantu mereka? Untuk program Cantik SHG ni, kami dah memang kami merancang untuk melaksanakan produk akhir. Jadi produk-produk akhir yang dihasilkan adalah envelope batik. Ini adalah baju tie-dye. Ini memang dihasilkan oleh Cantik. Boleh bawa pergi pantai. Betul-betul. Ini memang trend sekarang. Pakai ni pergi pantai, pakai mata hitam. Last nanti kita mesti tanya di mana nak beli, tapi kita terangkan dahulu. Jadi produk-produk ni semua adalah, kalau ikutkan ada 40 hasil produk envelope batik ni. Kiranya 20 orang pelajar tadi dia hasilkan 2 kain dan envelope ni lah kiranya sudah di 40 lah. Jadi baju ni memang seorang satu untuk dia orang, dan helaian batik lah. Helaian batik ni kita ajarkan dia orang pelajar penghuni tersebut, iaitu batik chop. Yang ini adalah batik canting. Motif Sarawak dan ini adalah batik chop. Ada perbezaan canting dan chop sebenarnya. Kalau yang ni mungkin sesuai untuk pergi ke event-event formal, yang ni untuk leisure sikit kan. Kita nak tanya juga, apa perancangan akan datang terhadap penghuni yang berjaya menghasilkan produk-produk ini, Tuan Hamdan? Untuk penghuni yang telah mengikuti program lebih kurang dalam sebulan lah, kami akan berbincang lagi dengan Kolej Komuniti untuk beri sijil lah untuk mereka bahawa telah mengikuti program daripada awal sehingga terhasilnya produk batik. Dan untuk kami yang di Sekolah Hendrigan ini, Penjara Puncak Borneo, dengan mengharapkan daripada agensi-agensi yang boleh membantu sehingga dari segi keperluan modal lah. Walaupun kemahiran telah diberi, tapi kita memang sedia maklum lah untuk menghasilkan ni perlu duit atau kos bagi membolehkan mereka menghasilkan produk dan seterusnya boleh dipasarkan. So daripada 20 penghuni yang mengikuti program pada bulan September dan Oktober, seorang telah bebas. Dan ada sekarang ini ada lagi lebih kurang 19 orang lah yang
masih mengikuti program pemulihan di dalam sekolah Hendrik Geni. So harapannya pada saya balik kepada tadi, saya ingat kita kena bantu dari segi modal lah apabila dibebaskan. Jadi Cik Laila, sebagai orang kata, mungkin boleh dikatakan sebagai orang luar yang datang ke SHG, penjara Puncak Borneo, apa pengalaman yang orang kata dirasai oleh Cik Laila semasa mengajar mereka? Adakah boleh orang kata create bond between you and them di sana? Okey, sebab saya sepanjang sebulan tu saya memang setiap hujung minggu saya ke SHG. Pada permulaannya ialah kita nak tarik dia orang supaya boleh ikut apa yang akan kita ajar, dan saya difahamkan masa saya dapat program ini, pelajar tersebut ada yang tak boleh membaca kan. Jadi macam saya kena terangkanlah step untuk hasilkan produk ni daripada mula bersama tim saya di unit fashion dan pakaian College Community Kuching. Jadi kita terangkan daripada start mula sampai akhir, dan untuk tarik dia orang tu penghujung hari dah boleh ada create bonding. Dia dah tanya dah, cikgu, minggu depan kita pola apa ya? Jadi saya macam dia orang dah seronok dah. Ya, dia jadi macam saya pun excited tunggu hujung minggu nak ajar untuk dia orang. Jadi sebab itulah dalam masa sebenarnya saya agak terkejut sebab dia orang mampu hasilkan produk canting ni, sebab bagi saya saya sendiri pengalaman saya sendiri mencanting memerlukan masa yang lama. Jadi tapi pelajar ni punya keinginan untuk buat tu sanggup. Kadang-kadang dah siap satu frame, dia terus buka nak buat frame yang baru. Sangat cepat. Ya, dia punya keinginan tu nak sangat-sangat buat. Dia macam bertanding sama dia orang lah untuk hasilkan produk. Cik Laila pergi ke SHG ni setiap hujung minggu. Ya, hujung minggu, sebab selalunya di College Community Kuching untuk hari Isnin sampai hari Jumaat kita ada pengajian seperti biasa untuk pelajar sepenuh masa. Hujung minggu memang kami pensyarah di college akan jalankan khusus hujung minggu, iaitu khusus pembelajaran sepanjang hayat. Bolehlah kalau nak join khusus di College Community Kuching untuk tahun depan mula baliklah lepas COVID settle. Kita akan setiap hujung minggu memang ada khusus hujung minggu di College Community Kuching daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dengan yuran yang sangat minima. Mungkin penonton tertanya-tanya juga, macam mana sambutan yang diterima setakat ini terhadap produk yang dihasilkan oleh penghuni SHG ni? Untuk saya cakap terus terang lah, untuk 40 envelope yang kita hasilkan ni, sebahagian besar dah berpunya. Sebahagian besar dah berpunya dah? Orang dah beli dah. Orang dah book. Tapi yang baju tu masih ada ni, masih ada lebih gas nak beli kan, gas? Mestilah. Baju ni jangan ingat badan gas macam ni tak boleh pakai baju batik tau. Tak boleh, tak ada cakap tak boleh. Okeylah, jadi Tuan Hamdan, saya nak tanya. Macam Cik Laila kata, tenaga pengajar akan masuk hujung minggu. Dan kalau macam hari biasa, hari Isnin sampai Jumaat, apa aktiviti penghuni di SHG? Aktiviti kita bagi penerangan sebelum COVID lah. Untuk hari-hari biasa Isnin hingga Jumaat ni, seperti yang saya maklum awal tadi, student ataupun penghuni, kami panggil penghuni lah student ni, akan mengikuti kelas macam biasa dengan adik-adik kita di luar sekolah di luar sana lah. Dia masuk kelas macam biasa, ikut jadual yang ditetapkan oleh kementerian, ikut subjek lah, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris apa semua tu. So dia akan, cuma uniknya di Hendrik Geni kami bermula jam 9 lah hingga 3 petang. Sebab kita ada dari segi aspek keselamatan, dan Ibu Jabat telah menetapkan pada tahun lepas di awal lagi jam 8. Tapi kita ada perlu untuk serah terima tugas antara tugas malam, tugas pagi. Kita kena body count. Untuk sehari di penjara ni 6 kali kena body count. Memastikan jumlah cukup lah. Jadi sekolah akan bermula 9 hingga 3 petang berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh cikgu lah. So selepas bagi yang sesi akademik lah, untuk sesi kemahiran ada kelas untuk kemahiran lah. Jadi bagi yang akademik selepas jam 3 petang, dia akan pergi kepada program pemulihan yang telah kita ditetapkan berdasarkan dalam program khas untuk sekolah Hendrik Geni lah. So bersama dengan yang college community adalah kita buat tapisan yang ini lebih kepada kita panggil kluster kemahiran lah. Kemahiran. Jadi untuk yang ni kira dah sesi pertama lah, dah tamat. Kita di penghuni masih ada lagi yang untuk kemahiran sukan tinju. Dan untuk makluman kita memang ada penghuni yang mewakili negeri Sarawak untuk sukma. Untuk tinju lah, yang telah dibimbing oleh Majlis Sukan Negeri Sarawak bersama dengan legenda lah, Sapok Biki, yang datang untuk buat pemilihan dan berdasarkan penilaian, dan ada yang telah terpilih lah. Dan insyaAllah mungkin kalau bukan COVID ini tahun ni, tapi di 2 tahun depan. Sukma kat Johor kan. Dia akan tahun depan lah akan insyaAllah mewakili untuk negeri Sarawak bagi
penghuni penjara Puncak Borneo. Kita Semoga berjaya. ucapkan maju jaya kepada penghuni-penghuni SHG ini. Mungkin akhir sekali Cik Laila, bagaimana sekiranya kepada mereka di luar sana yang berminat untuk mendapatkan produk ini, dari mana, dan kalau boleh orang kata details dari segi harga, bagaimana mereka boleh nak ketahui, mungkin ada social media dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan penonton semua, jika anda berminat untuk mendapatkan produk khas daripada Cantik SHG, kerjasama Kolej Komuniti Kuching dan Sekolah Henry Gani, boleh dapatkan di SCC Sarawak Craft Council di Waterfront. Harga adalah saya tak pasti harga sebab didil oleh pegawai saya lah. Jadi bolehlah pergi ke SCC untuk dapatkan produk kita. Saya tak salah saya hanya ada 5 sahaja di SCC. 5 aja? Ya. Baiklah, jadi kepada anda yang mungkin nak membeli, bolehlah pergi ke Waterfront, SCC. Terima kasih Tuan Hamdan dan juga Cik Laila kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Saya pasti boleh tambah sikit ya? Boleh. Boleh. Sebenarnya program ni kemuncaknya pada minggu depan, kami bersama dengan Kolej Komuniti telah menjemput YB yang berhormat Datuk Seri Haja Fatimah binti Abdullah lah, untuk program akan diadakan pada 1 hari bulan 12. 1 Disember pada minggu depan, hari Selasa, di Pejabat Penjara Negeri Sarawak. Kalau bukan COVID, saya ingat kita boleh open lah. Tapi saya ingat kalau ada yang ingin hadir, saya ingat boleh menghubungi sama ada di bahagian kami di Penjara Puncak Borneo ataupun mungkin Kolej Komuniti lah untuk kita arrange kedudukan SOP lah. Kita tetap terikat kepada SOP yang masih berjalan sehingga kini lah. Terima kasih Tuan Hamdan, terima kasih Cik Laila atas perkembangan dan usaha yang patut dicontohi oleh halayak ini. Macam-macam lagi topik menarik yang akan kita bincangkan dalam Sejahtera Asia. Hanya minggu hadapan bersama kami sekali lagi dalam Sejahtera Asia. Kami bawakan kepada anda pelbagai cerita-cerita inspirasi, dan kita jumpa lagi bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan saya Jonathan Ding. Kita jumpa minggu hadapan hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Terima kasih Tuan, terima kasih Cik. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Cik? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah, ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je, Gas. Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.